bersama dengan audio kuliah. Jadi insya-Allah bab 1 2 3 dan 6, 1 2 3 4 dan 6 mereka akan secara live daripada saya di sini. Insya-Allah bas tu akan dengar suara saya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini hari Selasa, pada petang ini hari Selasa, kita akan menziarahi kawasan Masyair. Apakah kawasan Masyair itu? Tempat di mana pada musim haji kita menunaikan haji. Yang pertamanya ialah bukan di kawasan Masyair lagi, kita akan pergi menziarahi Jabal Thur, Thawara. Thawara ialah maksud dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu maksud dia bonggol unta, Thawara. Tuan-tuan akan tengok nanti bagaimana Jabal Thur ataupun Bukit Thur itu bentuk seperti mana bonggol unta. Bonggol unta tuan-tuan, bentuk dia macam mana? Nanti kita tengok sebentar lagi. Kenapa saya bawa tuan-tuan ke Jabal Thur? Kerana ada satu peristiwa yang besar pada tanggal 27 Safar. Nabi SAW ketika duduk di rumahnya pada pagi itu, mereka berkumpul di Darun Nadwah, iaitu puak-puak Quraisy yang diketuai oleh Abu Jahal. Disebut tuan-tuan Abu Jahal, nama sebenarnya Amru bin Hisham. Amru bin Hisham ni tuan-tuan digelar Abu Jahal. Kenapa tuan-tuan? Dalam benda-benda yang jahat dia menjadi cerdik. Tapi dalam benda-benda yang baik dia tak jadi cerdik. Dekat kampung kita, kat surau kita, dekat masjid kita ada orang macam ni. Ada tuan-tuan, dalam benda-benda yang tak elok dia pandai tuan-tuan. Tapi dalam benda-benda yang baik dia tak berapa nak cerdik. Tak cerdik macam mana? Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Jahal ini tuan-tuan bersidang dengan pemuka-pemuka Quraisy di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini ialah satu tempat persidangan bagi puak-puak musyrikin Makkah yang dibina oleh Qusay bin Kilab, iaitu nenda Nabi SAW. Walaupun demikian, mereka berbincang. Apa bincangan yang mereka bincang? Abu Jahal ni tuan-tuan hebat tak hebat, dia dalam benda-benda yang tak elok dia dilantik menjadi ketua. Sama juga di tempat kita tuan-tuan, dalam masjid kita kadang-kadang ada AJK masjid, ada pengurusi masjid, ada setiausaha dan sebagainya. Bila dalam benda-benda yang elok, ada AJK kata macam mana ni kita nak sambut maulud Nabi SAW, apa kata kita lantik ustaz, kita panggil Ustaz Abdullah Khairi. Ada dalam AJK tu senyap sunyi, tak tahu nak cakap tuan-tuan, dalam benda baik tak reti nak cakap kan. Kita nak buat kenduri ke apa, senyap dalam benda baik. Tetapi apabila datang tahun baru, okey kita ni sambut tahun baru ni, apa kita nak buat, terus dia angkat tangan, kita buat karaoke. Dalam benda tak elok dia pandai. Inilah tuan-tuan yang berlaku kepada Abu Jahal. Dalam benda-benda yang tak elok macam mana? Mereka bersidang tuan-tuan. Maka ada seorang nama Abu Aswad. Abu Aswad ni kata apa? Mereka berbincang untuk mengambil tindakan kepada Muhammad tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi Muhammad membawakan kacau bilau kepada puak-puak Quraisy. Nabi Muhammad tuan-tuan, apa yang berlaku? Menghina akan agama-agama, Tuhan-Tuhan mereka yang mereka buat daripada patung, yang mereka buat daripada buah-buah kurma, yang mereka buat daripada batu, semata-mata tuan-tuan untuk disembah, lalu dihina, dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW. Maka mereka bermesyuarat yang diketuai oleh Abu Jahal. Apa tindakannya? Untuk Abu Aswad kata, apa kata? Kita hantarkan Muhammad ni jauh-jauh, kita buang daerah dia. Nanti tak adalah apa yang berlaku dekat bumi Mekah. Lalu mereka bermesyuarat diketuai oleh Abu Jahal. Abu Jahal kata tak boleh, Muhammad ni disebut Al-Amin. Dia cakap ni terpengaruh tuan-tuan oleh pengikutnya. Bila dia hijrah jauh tuan-tuan, nanti ramai pengikutnya akan balik semula ke Mekah dan akan menyerang Mekah. Tak boleh. Cadangan ini ditolak. Kemudian bangun seorang lagi. Yang ni pula apa kata, kita buatkan satu kotak yang besar, kita letakkan di dalam Kaabah ataupun kita letak di luar Kaabah, kemudian kita letakkan Muhammad dalam kotak tu, kita biarkan dia sehingga dia tak makan, tak minum, menjadi kering dalam keadaan panas dalam kotak tersebut. Lalu kata Abu Jahal, pendapat kamu ni tak boleh pakai, pendapat kamu ni pendapat yang ditolak. Kerana apa tuan-tuan? Kalau letak di situ, tidakkah Nabi Muhammad ni keturunan Bani Hashim? Bani Hashim ni sangat dihormati tuan-tuan. Tambah-tambah tuan-tuan, nendanya Abdul Muttalib sangat dihormati, termasuk dengan Abu Talib. Nanti mereka akan mengambil tindakan dan membebaskan Muhammad. Maka Abu Jahal kata macam ni, semua pendapat tuan-tuan tak boleh pakai. Apa kata kalau kita buat macam ni, kita kerahkan Muhammad ini dengan dihantar seorang anak muda yang pandai bermain pedang untuk kita pancung dan bunuh dia.
Lalu bersidanglah tuan-tuan. Cadangan ini juga ditolak. Mereka kata, apalah wahai Abu Jahal, pendapat kamu ni kalau bunuh nanti, tidakkah kamu kata Bani Hashim ni banyak pengikutnya, banyak keturunan adik-adik keluarganya akan tutup bela, tak boleh pakai. Lalu kata Abu Jahal, apalah kamu ni, apa kata kita hantar 20 daripada Bani-Bani, ini kaum puak-puak daripada Quraisy ini, kita hantarkan seorang wakil, anak muda yang pandai main pedang. Pergi 20 orang, cincang seorang sikit. Maka Bani Hashim tak mampu untuk berlawan dengan 20 Bani yang berada di Mekah ini. Lalu cadangan itu diterima. Petang itu tuan-tuan, Nabi illa wahyu yuha, tidak lain kecuali wahyu. Allah hantarkan Jibril AS memberitahu kepada Muhammad bahawa mereka akan menghantar 20 pemuda-pemuda Quraisy pada malam ini, pagi esok, untuk membunuh kamu. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi Muhammad pun pergi berjumpa dengan sahabatnya yang terbaik. Siapakah sahabat karibnya? Iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab tu kita dalam hidup kena ada rakan yang baik kita. Rakan yang baik kita siapa? Selain daripada kawan-kawan kita, rakan yang baik kita, suami kita, isteri kita. Sebab tu sementara kita hidup ni tuan-tuan, yang tak ada isteri, kahwinlah. Yang dah ada isteri, dah ada suami, jagalah elok tuan-tuan. Jangan dalam hidup kita ni kita cari tuan-tuan kehansaman, kita cari apa? Kecantikan, kita cari duit banyak, semua tu tak kekal. Tapilah dalam hidup kita ni, suami kita, isteri kita dan anak-anak, keberkatan dalam hidup, insya-Allah dia akan kekal sehinggalah penghujung hayat kita. Sebab tu tuan-tuan, kawan baik Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu diberitahu, wahai Abu Bakar, pagi esok dihantar oleh pemuka-pemuka Quraisy 20 orang pemuda untuk membunuh aku. Apa tindakan kamu? Lalu Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi Muhammad SAW berpakat untuk berhijrah. Pagi itu tuan-tuan, pukul 8 Nabi SAW lepas solat Isyak, pukul 11 dia dah tidur dah. Kita kena tidur awal tuan-tuan. Ni kadang-kadang tidur pukul 2 pagi nak bangun subuh, tak bangun tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sebelah kanan. Inilah tuan-tuan tempat pengumpulan air Zam-Zam. Ni belakang ni. Air Zam-Zam disimpan di sini, disedut daripada Masjid Haram, kemudian disimpan di sini, botolkan, kemudian diedar di seluruh dunia. Ini dah nampak. Malik Abdul Aziz li suqya Zam-Zam, li suqya Zam-Zam, tempat pengumpulan air Zam-Zam. Kita sambung lagi. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana tuan-tuan pagi itu bila Nabi dah tidur, dia bangun awal, lebih kurang dalam pukul 2 pagi, Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali, kau tidur di tempat pembaringan aku. Tuan-tuan tengok, dalam benda yang penting tuan-tuan, di antara hidup dan mati, dia letakkan siapa tuan-tuan? Sepupu dia. Dia letakkan siapa tuan-tuan? Menantu dia untuk tidur di atas katil tersebut, di antara hidup dan mati. Kita kalau dalam antara hidup dan mati, kita tolak ke orang, kan? Ambillah bagi jiran kita ke, orang yang tak kenal ke, ambil tindakan. Tapi tak, Nabi dalam benda yang penting, dia letakkan sepupu dia, Sayyidina Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib, untuk tidur di atas pembaringan tersebut. Menantu dia. Tuan-tuan, ketika mana Nabi SAW nak keluar, mereka dikepung oleh 20 pemuda-pemuda Quraisy dalam keadaan pedang terhunus. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi keluar. Nabi ni tuan-tuan, Allah beri mukjizat. Ketika itulah Nabi pegang akan pasir, Nabi genggam, turun ayat Quran. Dalam suratul Yasin ayat yang ke-9 kita selalu baca, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di tepi, di sebelah tutupan, kami jadikan di belakang tutupan, kami jadikan la yubsirun, mereka ni la yubsirun, tak nampak. Lalu Nabi SAW menggenggam akan pasir tersebut, dan Nabi meniup akan pasir itu kepada pemuda-pemuda Quraisy yang sedang mengepung rumah Nabi. Dengan izin Allah tuan-tuan, pemuda-pemuda Quraisy tadi tertidur. Tuan-tuan, ketika itulah tuan-tuan, anak-anak yang duduk di pondok, kami masa duduk di pondok dulu, sempat sekejap tuan-tuan, dia orang buat macam mana? Yang mengaji pondok ni, mereka pakai serban, rotek tak ada, lesen pun tak ada. Tok Guru kata yang ni Nabi baca, ramai yang tertidur, yang mengepung Nabi. Mereka pun baca, Tok Guru kata yang ni kalau lah jumpa polis, try baca. Tuan-tuan try lah tuan-tuan, mana nak tahu kan, nak pergi kuliah ke, pergi kerja, tengok-tengok rotek tak ada, mati. Ataupun lesen tak bawa, tengok-tengok polis, tuan-tuan baca lah, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Tuan-tuan tiup kat muka polis tu, insya-Allah tuan-tuan, sampai dekat polis tu, terus dia tarik masuk balai. Terus kena saman tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan, ayat Quran ni jangan main-main. Jadi insya-Allah
Ya, Nabi baca, tuan-tuan, Nabi tiup. Dengan izin Allah, 20 pemuda Quraisy tadi tertidur. Bila tertidur, Nabi dapat keluar, tuan-tuan. Ketika itulah 20 pemuda Quraisy masuk, tuan-tuan. Ketika itu Nabi berada di bawah, Sayyidina Ali berada di bawah kain selimut, tuan-tuan, di atas katil Nabi SAW. Mereka nak cincang Nabi. Tapi ada seorang anak muda kata, sebelum kita bunuh Muhammad ni, apa kata kita tengok muka dulu. Kemudian dia tak boleh lari lah, kita cincang dia. Buka-buka, tuan-tuan, yang berada di atas katil Nabi ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tak jadi bunuh, tuan-tuan. Maka Nabi SAW, tuan-tuan, berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Nabi SAW, tuan-tuan, pada 27 Safar, maka bergeraklah mereka, tuan-tuan, untuk bersembunyi, mengasingkan diri seketika di suatu bukit. Nama bukit itu ialah Jabal Sur. Okey, sebentar lagi kita akan sampai Jabal Sur. Di manakah Jabal Sur tersebut? Tuan-tuan tunggu ya. Sebelah kanan, tuan-tuan, bas kita akan berhenti sebentar lagi. Jabal Sur ni, tuan-tuan, tinggi dia lebih kurang dalam 3,000 kaki daripada permukaan laut. Kalau tuan-tuan nak naik 3 jam sampai di atas. 3 jam. Okey, tuan-tuan tengok, nanti depan tu dia berhenti sekejap ya. Lepas daripada bukit ni, nak naik 3 jam. Alhamdulillah, saya dah 24 kali lah, tuan-tuan, datang umrah. Alhamdulillah, tak pernah naik. Jangan tanya, aku pun tak pernah naik. Tapi malam ni Jabal Nur nak naik. Haji Bozi nak naik kah? Hei, betul jadi. Kita tengok. Jom kita naik, insya-Allah. Malam ni kita nak naik Jabal Sur. Kalau 2 bas dah penuh dah. Kalau lebih kita ambil 3 bas, insya-Allah. Okey, sebentar lagi kita akan sampai ke Jabal Sur. Jabal Sur disebut Sawara. Bentuk dia macam bonggol unta, kan? Unta tu ada bonggol tu yang menyimpan lemak air tu. Di situlah, tuan-tuan, macam tu juga. Bukan Tur. Kalau Tur ialah Tur Sina. Bukit Tur Sina yang berada di Mesir, dekat semenanjung Sinai. Saya pernah sampai di Mesir masa ambil 10 hadis talaqi daripada seorang syekh di Mesir. Sempat naik Bukit Tur Sina. Tur Sina ni ialah Nabi Musa AS pernah memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tur Sina, yang ni Sur Sawara. Dia ada beza, tuan-tuan. Kalimah Arab ni sa ta dia beza. Dia ada sa. Ni. Okey, kita berhenti sekejap untuk okey, tu tuan-tuan nampak tu. Itulah Jabal Sur tu. Tinggi tu. Okey. Sekejap, depan tu bas kita dah berhenti. Saya ambil, tuan-tuan, waktu petang. Kerana apa? Kerana waktu pagi terlalu ramai, tuan-tuan, untuk menziarahi kawasan Masyair ini. Dan Alhamdulillah, waktu petang jadi tak ada bas nampak. Bas kita saja, UAK Travel saja. Tuan-tuan tak percaya, tengok nanti. UAK Travel saja. Nampak tak? Kita saja. Kerana aku telah pun menempuh Jabal Sur ini. Jadi memang kita saja ya. Tak ada orang dah. Memang kita saja. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nampak tak? Okey, tuan-tuan tengok tu, Jabal Sur. Okey. Adalah grup lain sikit tu. Tapi kita sajalah. Bas ni akan pusing. Tuan-tuan boleh ambil gambar. Kita tak payah turun lah, tuan-tuan. Kerana apa? Kalau ambil gambar, kita nak lama sikit. Dekat mana, tuan-tuan? Dekat Jabal Rahmah, insyaAllah. Tu. Kalau nak naik tu, tuan-tuan tengok. Ada orang tu, duduk naik tu. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar naik Jabal Sur ini, tuan-tuan. Puncak tu ada gua. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok, ada jemaah kita tahun 2016 pernah naik, suami isteri. Dia naik, tuan-tuan, 3 jam. Lepas 3 jam dia telefon saya, "Ustaz." Saya kata, "Kenapa?" "Helikopter ada Ustaz." Dia tak boleh. Tu ada orang naik tu. Kalau kita tengok tu, ada orang tu. Naik sampai atas ada tu. Itu nampak tak macam bonggol unta. Tu dia sebut Sur Sawara. Kalau tuan-tuan mampu naik, tengok ada yang putih-putih nampak. Atas tu nampak ada orang tu. Itulah Jabal Sur. Ambil gambar ya. Okey. Nabi SAW berada di sini pada 27, 28, 29, 30. Yakni 4 hari di Jabal Sur ini. Ketika Nabi naik, tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi naik tu, Allah menghantarkan melalui mukjizatnya. Ialah apa, tuan-tuan? Al-Ankabut. Tahu tak Ankabut? Labah-labah. Bukan lebah. Labah-labah. Labah-labah. Pergi buat sarang, tutup, tuan-tuan. Ketika itu juga, tuan-tuan, dengan izin Allah, Allah hantar juga, tuan-tuan, naluri, iaitu burung merpati, terus buat sarang. Buat sarang, tuan-tuan. Maka apa yang berlaku sebelum burung merpati dan labah-labah itu duduk,
Allahu Akbar. Nabi SAW, tuan-tuan, sampai. Sayyidina Abu Bakar sampai dulu. Dia kata apa? Ya Rasulullah, tunggu sekejap, aku masuk. Intadir ya Rasulullah. Dia tunggu sekejap. Baik, nombor 6 belum sampai lagi. Intazir ya Rasulullah. Nabi Abu Bakar masuk dulu. Kemudian dia gunakan ridaknya, dia tuan-tuan, dia sapu, tuan-tuan. Kalau saya kata apa? Ya Rasulullah, engkau masuk dulu ya Rasulullah. Sebab Rasulullah ni mukjizat, tuan-tuan. Allah pelihara daripada jin, Allah pelihara daripada binatang buas. Kan? Kalau saya lah, ya Rasulullah, engkau masuk dulu ya Rasulullah. Mesti tak kena gigitnya. Tapi Abu Bakar tidak, dia sayang Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, istani, tunggu sekejap Rasulullah. Ustaz, jalan bas nombor 6 ada sini. Okey, jalan. Inci. Jalan. Bas 1, bas 2, bas 3, bas 4. Jalan. Bas 1 yang tengok, jalan. Azam jalan tu, jalan. Terus ke Jabal Rahmah. Azam jalan. Allah. Jalan. Jalan. Tak sempat ada. Bas 4 ada apa? Jalan. Tak payah turun. Terus ke Jabal Rahmah. Okey, tuan-tuan dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Walkie-talkie jangan tutup. Apa yang tunggu pula? Bukan mana? Bukan. Di grup lain. Di grup lain. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Itulah Jabal Sur. Nabi SAW berada pada 27 Safar, 28, 29, 30. Okey. Bukan jauh lagi. Bukan kita boleh. Bah, sama. Okey. Ketika Nabi SAW duduk, bukan duduk saja, tuan-tuan. Ada seorang sahabiah. Sahabiah ni seorang perempuan. Apakah nama perempuan ini? Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ialah anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma Abu Bakar, tuan-tuan, dikatakan mengandung 9 bulan. Mengandung 9 bulan, tuan-tuan, disuruh untuk menghantar makanan kepada Nabi SAW. Mengandung 9 bulan, hantar makanan dekat Nabi naik bukit tu. Siapa sini yang mengandung? Boleh hantar makanan dekat tu? Aduh, lelaki yang mengandung bertahun-tahun pun tak sanggup. Tambahlah mengandung 9 bulan, tuan-tuan. Naik, tuan-tuan, hantar makanan kepada Nabi SAW. Dan ada seorang lagi, anak pada Sayyidina Abu Bakar, nama Abdullah bin Abu Bakar. Tuan-tuan kena ingat, anak para sahabat banyak dia beri namakan Abdullah. Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Amru bin Al-As, Abdullah bin Abbas. Semalam kita ziarahkan, banyak nama sahabat, nama para sahabat, anak sahabat diberi nama Abdullah. Kerana apa? Kerana keberkatan kepada Abdullah ini. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, Abdullah bin Abu Bakar, dialah yang tuan-tuan buat macam mana? Menjadi perisik SB. Dia akan tengok apa yang berlaku kepada yang berlaku di kota Mekah. Apa puak-puak Quraisy sedang berbincang, lalu dia report kepada Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Begitu juga, tuan, ada seorang nama Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit. Apa dia ni, tuan-tuan? Nabi SAW menggunakan dia sebagai penunjuk jalan. Penunjuk jalan ketika mana Nabi SAW nak keluar daripada Jabal Sur tersebut. Tuan-tuan, itulah Nabi SAW. Abdullah bin Uraiqit ini, tuan-tuan, bukanlah seorang Islam. Dia seorang yang bukan Islam, tapi berjinak-jinak kepada Islam. Maka digunakan oleh Nabi dan Sayyidina Abu Bakar untuk apa? Menunjuk jalan berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Maka pada tanggal 1 Rabiul Awal, seperti saya sebut, tuan-tuan, 1 Rabiul Awal, ingat, Safar, Rabiul Awal, 1 Rabiul Awal, barulah Nabi keluar daripada Jabal Sur tersebut. Pada ketika itu, tuan-tuan, puak-puak Quraisy telah berbincang. Mereka mengatakan bahawa Muhammad telah lari ke Madinah. Sesiapa yang dapat menangkap Muhammad, maka diberikan ganjaran 100 ekor unta. 100 ekor unta ni, tuan-tuan, seekor unta harga dia 16,000.
16,000 tuan-tuan. Kalau 100 ekor berapa? 1.6 juta. Tuan-tuan bayang tengok siapa tak nak. Pada ketika itu tuan-tuan, tersebar seluruh di Mekah ni, siapa yang dapat tangkap Muhammad sama ada hidup dan mati. 100 ekor unta, 1.6 juta tuan-tuan. Maka apa yang berlaku, dengarlah seorang namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ni dengar-dengar, dia tahulah Muhammad ni tak akan lalu jalan biasa. Mesti dia akan lalu jalan melalui apa? Laut Merah. Pada ketika tuan-tuan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar keluar pada tanggal 1 Rabiul Awal daripada Jabal Sur itu, sebelum Nabi keluar, puak-puak Quraisy ini, Nabi tuan-tuan bersembunyi di Jabal Sur. Mereka naik ke atas tuan-tuan, tapi dengan izin Allah, Allah tak bagikan ilham kepada mereka untuk tunduk kepala ke dalam lubang tersebut. Kalau mereka tunduk, jamin nampak. Tapi cuma mereka duduk atas saja. Cuma mereka tengok sarang labah-labah tuan-tuan, dan burung merpati sedang mengeram telurnya. Lalu terlintas dalam hati mereka, takkan Muhammad akan masuk ke dalam gua ini kerana apa? Sarang labah-labah tidak pecah, burung merpati tak lari. Mesti tak ada. Tapi kalau mengikut riwayat tuan-tuan, dalam hadis kata, kalaulah puak-puak Quraisy ini tunduk kepala sedikit saja, akan nampaklah kaki Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ketika berada di dalam tu tuan-tuan, rupa-rupanya dalam tu ada beberapa lubang tuan-tuan. Rupanya dalam lubang tu, lubang dalam gua tu ada binatang berbisa. Bila keluar tuan-tuan, Nabi masuk-masuk, Nabi tidur atas reba Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan. Allahu Akbar. Tengok, bapak mentua boleh tidur tuan-tuan. Menantu boleh tidur atas reba bapak mentua. Menantu tidur atas reba bapak mentua. Allahu Akbar. Hebatnya tuan-tuan, kita ada bapak mentua, sanggup tak? Menantu boleh tidur atas reba bapak mentua. Saya sempatlah tidur atas reba bapak mentua. Bapak mentua saya mamak tuan. Minta maaf, Tuan Haji ni Fauzi bukan mamak, dia daripada mana? Bangladesh. Ini betul Istan saya boleh melawak. Pak mentua saya mamak tuan-tuan. Dia pegang tangan saya masa nak angkat nikah. Uzawijuka amarallahu bihi min imsakin aw bil ma'ruf, aku nikahkan dikau, berwakil walikan aku, apa semua siap? Saya pun aku terima nikahnya. Ingat, nak ubah orang jangan ubah orang. Ubah diri, kita akan ubah orang. Tuan-tuan, nak ubah bapa mentua, nak ubah mak mentua, nak ubah ayah, nak ubah keluarga anak-anak, nak ubah isteri, nak ubah menantu, nak ubah siapa saja, suami. Jangan ubah orang, ubah diri. Kita akan ubah orang. Ni banyak orang, kita nak ubah orang. Kita sendiri pun tak berubah, tak akan berubah punya. Macam mana nak ubah? Saya nak ubah pak mentua saya. Saya buat macam mana? Saya cium tangan dia. Saya pun cium pipi dia. Cot, 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 cot. Lepas cium kan, Allah, bila dah cium pipi dia, cium tangan dia tuan-tuan, menangis dah. Saya kata, bapak, kenapa menangis? Dia kata, aku ada 13 orang anak, seorang pun tak cium tangan aku. Alhamdulillah, tu yang dapat tanah 2 ekar. Itu strategi tuan-tuan. Bapak mentua saya, kalau tuan-tuan nak tengok, macam Haji Rizal, sebiji macam tu. Macam tu lah kan. Mak mentua saya, Siam. Siam, Cina Siam lah. Tapi Alhamdulillah masuk Islam lah. Tidak, tak tahu lah tuan-tuan. Maka Alhamdulillah tuan-tuan, apa yang berlaku? Sayyidina Rasulullah tidur atas reba bapak mertuanya Sayyidina Abu Bakar. Kan Nabi kahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Abu Bakar ialah bapak mertuanya, termasuk dengan sahabat. Ketika tidur tuan-tuan di atas reba Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tengok ada binatang yang keluar, binatang berbisa. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar takut, Nabi terjaga. Dia tengok binatang tu keluar, dia masuk lubang tu. Akhirnya keluar lagi daripada lubang yang lain. Dia masukkan kaki, jari kaki pula. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Binatang tu gigit Sayyidina Abu Bakar. Dia takut tuan-tuan, binatang tu keluar, dia tahan. Binatang tu gigit. Sehinggalah tuan-tuan, dia tak dapat menahan dah. Mengalir air matanya. Mengalir tuan-tuan, air matanya jatuh di atas pipi Nabi Muhammad SAW. Bila jatuh di atas pipi Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun terjaga tuan-tuan. Nabi berkata, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai Rasulullah, dia panggil Rasulullah, dia tak panggil Muhammad. Ya Rasulullah, sebenarnya dalam lubang tu ada binatang berbisa, aku takut dia gigit kamu, aku masukkan jari. Dia gigit aku ya Rasulullah, aku tak mampu tahan ya Rasulullah, maka mengalir air mataku, maafkan aku ya Rasulullah. Lalu Sayyidina Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, aku menangis ini ya Rasulullah, aku takut binatang tu keluar gigit kamu, kerana aku sayang kamu ya Rasulullah. Tuan-tuan tengok, kita kadang-kadang ziarah Nabi, tak ada rasa cinta pada Nabi. Duduk depan Kaabah, tak rasa cinta tuan-tuan, gerunnya kepada Allah yang menjadikan kita.
Tak tahulah hati kita ni macam mana, tuan-tuan. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hati kita ni ada penyakit. Kita duduk depan Kaabah, kita duduk dekat makam Nabi, duduk dalam Raudah, duduk dalam Hijr Ismail, tapi hati kita penuh dengan penyakit, tuan-tuan. Tak mampu untuk kita mengalirkan air mata. Kerana apa? Tak lahir cinta kepada Nabi, tak lahir cinta kepada Allah. Pernah kita berebut, tuan-tuan, nak kucuk Hajarul Aswad. Semata-mata, tuan-tuan, Hajarul Aswad ni batu aja, tetapi Allah datangkan daripada syurga. Dulu batu Hajarul Aswad ni dikatakan bercahaya. Oleh kerana dosa manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka ini, akhirnya lama-lama, tuan-tuan, batu tu jadi hitam. Maka disebut Hajarul Aswad. Hajarul tu batu, Aswad tu hitam. Jadi kalau nama anak, jangan bagi nama Hajarul Aswad. Ada yang bagi nama Hajarul Aswad, batu hitam. Tambah-tambah lebih tambah pula Nurul Hajarul Aswad, cahaya batu hitam. Batu hitam mana bercahaya. Bagi nama elok-elok, Abdullah Khairi, hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni akulah. Tak jauh itu kan. Bagi nama tu ikut, tanyalah ustaz sama ni kadang-kadang kan. Kalau susah sangat bagi nama Melayu. Apa dia? Rupawan. Semua orang faham. Pasal dia duduk dalam ban. Senang, semua orang tahu, tak payah. Sampai dah? Dah lagi kami ada di belakang ni. Okey, insyaAllah sebelum kita sampai tu, tuan-tuan tengok nak cerita tu. Sebelah kanan, tuan-tuan, inilah, tuan-tuan, Jamiah Ummul Qura. Nah, Jamiah Ummul Qura. Jamiah Ummul Qura ni, tuan-tuan, universiti yang ada di Mekah ini. Okey, Jamiah Ummul Qura ni untuk makluman, tuan-tuan, pelajarnya untuk bidang apa nama, Islamic study, contohnya usuluddin, contohnya usul fiqh, ilmu hadis dan sebagainya, Al-Quran di sinilah. Tapi untuk usuluddin tak sesuai anak tuan-tuan belajar di sini. Kerana apa? Kerana di sini fahaman dia agak pelik sikit daripada mereka memujassimahkan Allah Subhanahu wa taala. Ni kena mengaji detail sikit, tuan-tuan, bab akidah ni. Kita, tuan-tuan, bermazhab, akidah kita, tuan-tuan, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Kita jangan ambil, tuan-tuan, kalau datang sini mereka ini berfahaman, tuan-tuan, mujassimah, iaitu berfahaman, tuan-tuan, kita sebut Wahabiyah senang. Jadi pening, tuan-tuan, bila balik ke Malaysia, sedangkan benda-benda tu khilaf saja. Kita jangan memeningkan kepala kalau nak hantar anak-anak kita untuk belajar dalam bab-bab akidah di sini, boleh jadi pening. Jadi, tuan-tuan, dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala, depan lagi mungkin bas dapat slow sangat, Syekh, jauh sangatlah sampai dekat. Okey, depan lagi ini juga ialah Jamiah Ummul Qura untuk banat ni untuk perempuan. Nah, untuk perempuan. Jadi insya-Allah kita akan pergi ke Jabal Rahmah. Okey, sekarang kita telah end of haram boundary. Kita dah nihayah had haram. Okey, ni kawasan untuk perempuan punya. Untuk asrama perempuan. Ni asrama perempuan di sinilah. Untuk Jamiah Ummul Qura yang belajar di sini. Untuk berubatan, untuk engineering tak ada. Di Riyadh ada. Di Riyadh ada. Universiti Riyadh. Di sini untuk Islamic Studies. Okey. Nah, di depan nanti, tuan-tuan, kita akan masuk sebelah kiri. Tuan-tuan tengok di sebelah kiri, tuan-tuan, itu kita akan pergi untuk masuk kawasan wukuf di Padang Arafah. Padang Arafah ni, tuan-tuan, jangan tidur. Benda ni penting. Siapa yang pertama kali datang, kerana Padang Arafah ini tempat wukuf pada 9 Zulhijjah musim haji. Dan Padang Arafah ini, tuan-tuan, ada tanda dia warna kuning. Tengok sebelah kiri tu. Balik nanti kita ada soalan untuk dijawab. Siapa yang tak boleh jawab lepas balik nanti, malam makan malam ni tak ada. Dia kena lulus 18/20. Okey, soalan di antara soalannya, apakah tanda di Arafah? Tanda apa? Nampak no. Saya sebut yellow. Yellow tu nampak tu. Tu, maksud dia sebelah sini bukan dia. Sebelah sana tu ialah wukuf. Kalau tuan-tuan duduk sebelah sini, dia tak kira wukuf. Okey, nak masuk ke Padang Arafah ini ada 10 jalan. 10 jalan tidak ditutup untuk semua negara kecuali negara Arab Saudi. Mereka tak boleh melalui bas.
mereka akan naik melalui railway kereta api yang disediakan, dan mereka juga dikenakan visa RM950. okey, RM950. Kemudian mereka naik daripada Mekah tu, kereta api tersebut, mereka akan wukuf di Padang Arafah. Kita seluruh dunia akan naik bas, ada 10 jalan. okey, bas kita, bas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. okey, nampak tak? Bas 1 melalui rakaman audio kuliah live ini, tuan-tuan dengar suara saya, bukan saja tuan-tuan, satu dunia dengar. Tuan-tuan, Ustaz Abdullah Khairi bagi tazkirah. Jadi kalau tuan-tuan tengok audio kuliah, duduk fokus tuan-tuan tu, senyumlah sikit. okey, nampak tak? okey, bas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nampak tak lambang warna kuning? Dia tulis itu Bidayah Arafat, permulaan Arafah. Maksud dia belah sana ialah Arafah, belah sini bukan dia. Jadi kalau nak wukuf di sana. Bilakah tanggal wukuf di Padang Arafah? Iaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada hari 8 Zulhijjah, itu hari Tarwiyah, seluruh tuan-tuan jamaah haji akan bertolak datang duduk di sini. Tapi bukan wukuf lagi. Pada waktu zuhur, tuan-tuan, pada waktu zuhur mereka akan duduk beramai-ramai di sini. Dan Nabi pernah bersabda, kamu akan lihat bahawa Padang Arafah ini akan ditembuhi dengan pokok hijau. Tuan-tuan tengok tak? Arafah sekarang bukan padang pasir dah. Arafah sekarang penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Nampak tu, penuh dah. Tidak dulu panas, tuan-tuan. Macam mana pokok ni tumbuh? Melalui teknologi pertanian daripada Malaysia. Mereka buat macam mana, tuan-tuan? Tu, dekat dengan akar pokok itu dialirkan paip. Nampak dah paip tu? Paip itu sentiasa menitis air. Dia bila menitis, walaupun kemarau ke, hujan ke, dia akan menitis setiap setiap saat. Maka pokok ini tumbuh dengan suburnya. Nampak tu, ada paip di bawah tu. Dan tuan-tuan tengok di sebelah kanan tuan-tuan ada tandas. Nampak tak? Bila sebut tandas, tuan-tuan ketika wukuf di Padang Arafah, satu tandas tu, bukan tandas semua tu. Tandas semua tu ada 10 tandas. Satu tandas tu kongsi 2,000 orang. Musim haji, tuan-tuan, 4 juta yang terlibat. Tu satu tandas. Jadi kalau 10 tu berapa? 20,000. Saya pernah, tuan-tuan, ketika tu tak boleh tahan dah. Kemut pun tak boleh dah nak terberak. Sampai punya panjang, tuan-tuan, dekat 50-60 orang. Kita dah tak tahan. Sampai dekat pintu tu, tolak. Taik penuh. Timbul macam kapal Selam. Lain kali tutup, tuan-tuan, pergi cari plastik, bungkus elok-elok, tanam. Allah, tuan-tuan bayanglah, kena sabar banyak-banyak. Inilah tuan-tuan nampak, 1, 2, 3, 4, 5, 10 tanda tu. Satu tu 2,000 orang kongsi ketika hari wukuf di Padang Arafah. Tapi di Malaysia ada tempat special sikit lah. Yang ini untuk jamaah yang luar negara yang lain. Malaysia ada tempat khas, tapi Malaysia punya tak ada harapan nak tengok Jabal Rahmah. Hari ini UAK Travel akan bawa tuan-tuan, bukan saja tengok Jabal Rahmah, kita akan mendaki Jabal Rahmah tersebut. Ingat di Padang Arafah, tanda dia warna kuning. Dan di Arafah ini ada satu bukit. Bukit itu namanya Jabal Rahmah. Jabal apa? Jabal Rosmah. Kepala otak hampa Jabal Rosmah. Jabal Rahmah. Jabal Rosmah pula lagi marah saya orang Malaysia. Dia tengok live pula tu. Jabal Rahmah. Ingat Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini adalah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Siti Hawa turun di Jeddah, maka dinamakan Jeddah. Dalam bahasa Arab ialah nenek perempuan, Jeddah. Okey. Nabi Adam turun di mana? Di Sri Lanka. Di Sri Lanka Nabi Adam turun. Kalau tuan-tuan pergi ke Sri Lanka, dia ada bukit, tuan-tuan. Tapak kaki Nabi Adam ada di atas bukit tersebut. Disembah oleh orang Hindu dan dilawati oleh orang Islam. Tuan-tuan, sebab apa? Orang Hindu ni ada kitab Veda namanya. Kitab Veda ni setengah ulama kata, orang yang menulis kitab Veda itu, dia adalah Nabi. Tetapi telah diselewengkan. Kalau betul-betul baca Veda, memang ada menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad naik ke langit dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Sebab tu ada yang Hindu, tuan-tuan, cukup marah kepada Zakir Naik kerana dia menerangkan tentang Veda. Okey, tuan-tuan tengok. Okey, itu ada satu masjid. Dalam Arafah ada satu masjid. Masjid ini nama Masjid Namirah. Okey, tengok masjid tu. Di tengah-tengah dia, nampak tak ada tanda kuning? Tanda kuning tu duduk tengah-tengah masjid. Tuan-tuan jangan duduk sebelah sini. Kalau wukuf sebelah sini, dia tak kira. Kerana apa? Kerana wukuf ialah rukun haji.
Nabi bersabda, tak ada wukuf, tak adalah haji. Tuan-tuan kena ingat. Dia ada beza rukun haji dengan wajib haji. Kalau rukun haji tuan-tuan tidak bersama, maka tak sah haji tuan-tuan, kena qada. Tapi kalau wajib haji tak buat, boleh bayar dam. Okey, kalau nak wukuf mesti sebelah sana. Nampak? Wukuf. Belah sini kalau tuan-tuan duduk, mana pun masjid juga di Padang Arafah, tapi bukan kawasan wukuf. Tu kena tahu tu. Nanti kalau tuan-tuan kursus haji, tuan-tuan nampak satu persatu. Ni saya serang satu-satu ni, nampak tu. Sebelah sana ialah wukuf. Okey, ingat tanda Arafah warna apa? Yellow. Bagus. Di Padang Arafah ada satu masjid. Apakah nama masjid tersebut? Lupa. Ya Allah. Pakai tak lulus dah. Namirah. Namirah. Ada satu bukit. Okey, bab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak bukit tu? Nampak tu? Bukit tu nama apa? Jabal Rahmah. Bukan Rosmah. Jabal Rahmah. Okey, ingat Ni soalan ni akan kita tanya ni. Malam ni kita akan distributekan, edar pada tuan-tuan soalan ini. Okey, tuan-tuan, kita sampai di Jabal Rahmah nanti. Maka Nabi Adam, tuan-tuan, dan Siti Hawa, dia tak tengok langit Nabi Adam selama 100 tahun. Setengah ulama kata Nabi Adam hidup panjang sampai 1000 tahun umurnya. 100 tahun tak tengok langit. Kerana apa? Makan buah khuldi, buah larangan tu. Diturunkan di Sri Lanka Nabi Adam, Siti Hawa di Jeddah. Akhirnya mereka, tuan-tuan, bertemu di mana? Bertemu di sinilah, di atas bukit ni. Namanya Jabal Rahmah. Sebab tu disebut rahmah, kasih sayang. Jadi tuan-tuan, kita naiklah yang ada keluarga kan. Yang ada keluarga, ada suami, isteri, anak-anak. Naiklah atas tu. InsyaAllah tuan-tuan, saya duk bawa jemaah berdoa dekat sini. Allah mencantumkan hati-hati kita, keluarga-keluarga kita. Alhamdulillah tuan-tuan, ada keluarga yang anak dia tak bercakap hampir 6-7 tahun. Allah pertemukan tuan-tuan, di sinilah tempatnya. Ni tuan-tuan naik tu, jangan duduk dekat batu tu. Batu tu la yadhuru wa la yanfa'u. Dia tidak memberi manfaat dan mudarat. Kita duduk di depan nanti. Di depan tu ada tiang besi tu, tuan-tuan kumpul dekat situ ramai-ramai. Tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan datang pagi tadi tak ada harapan, tuan-tuan nak duduk atas tu. Lah, dengan izin Allah, USK Travel telah booking akan bukit tersebut. Jadi kita saja. Hari ni kita saja, kita boleh buat apa-apa aktiviti pun. Sebab kita duk datang selalu, senanglah kita duk tahu dah bila orang datang ramai, bila tak ada orang. Okey, alhamdulillah. Jom kita naik. Siapa yang tak larat duduk di bawah ni. Yang nak naik, hati-hati ya. Nanti ada orang tunggu tu, dia letak serban. Bila letak serban, tuan-tuan jangan bagi letak. Nanti dia akan tangkap gambar sekeping 10 rial. Jadi jangan. Ada unta kena aiskrim dekat bawah tu. Nampak tu? Kami ambil masa lebih kurang dalam 40 minit, 1 jam insya-Allah. Yang tak larat ada tanda apa dah sebelah tu.